KPM. Assalamualaikum dan good morning kepada anda semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Syafiqah Farahin Razali untuk 1 jam ini, dan hari ini kita akan belajar subjek pendidikan moral. Okey, tajuk kita bersikap rajin negara maju. Dari situ kita tahu kenalah rajin dan kenalah berusaha, baru diri sendiri maju dan negara pun akan maju. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak ingatkan anda semua untuk sentiasa amalkan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan kita. Pakailah pelitup muka seperti saya pakai sekarang ni. Kalau keluar rumah, pakai hand sanitizer. Kalau ada air, cucilah tangan selalu dan kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Okey, ingat adik-adik, okey? Alright, sebelum kita mulakan pelajaran, jom kita perkenalkan dulu guru-guru kita pada hari ini. Itu dia guru-guru kita untuk pendidikan moral hari ini. Saya nak persilakan Cikgu Kugan, anak lelaki Tia Garajan, dan Cikgu Chan Sing Ying. Hai Cikgu, selamat datang. Hai, selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, Cikgu dah makan dah tadi? Makan. Okey, alright. Saya pun dah makan. Kita pun dah bersemangat untuk belajar hari ini. Tapi sebelum tu saya nak ingatkan cikgu-cikgu untuk pertama amalkan SOP dulu. Jadi kita pakai hand sanitizer. Mulakan dengan Cikgu Kugan untuk pakai sanitizer yang disediakan. Dan seterusnya Cikgu Chan. Okey. Dan saya juga. Okey, adik-adik kat luar sana jangan lupa pakailah hand sanitizer. Alright. Okey cikgu-cikgu, pertama sebelum kita mulakan, boleh Cikgu Kugan dulu perkenalkan diri. Saya Cikgu Kugan, anak lelaki Tia Garajan dari SKC Darai Debani, Kuala Lumpur. Alright, Cikgu Chan. Dan saya Chan Sing Ying, Cikgu Chan dari SJKC Kaichi, Kuala Lumpur. Okey, cikgu-cikgu, hari ini tajuk kita bersikap rajin negara maju. Sebenarnya pentingnya tajuk ni untuk kita mengetahui macam mana nak majukan negara dan diri sendiri. Cikgu boleh terangkan sikit apa objektif kita untuk hari ini? Okey, tajuk ini sangat penting untuk murid, bukan murid sahaja tapi untuk semua rakyat Malaysia. Apabila kita rajin, automatik negara pun akan maju. So setiap murid ada impian masing-masing. So, untuk mencapai impian itu, kita akan bagi tahu cara-cara untuk mencapai impian mereka. Dan apabila murid-murid maju, mereka apakah sumbangan mereka kepada negara kita? Ya, cikgu. Alright, Cikgu Chan, ada pandangan tentang hari ini. Kita nak belajar apa? Selain yang Cikgu Kugan dah sebut tadi. Okey, saya nak ingatkan murid-murid di atas talian dan juga di rumah, kamu perlu sediakan kertas dan pensel untuk catatkan cara-caranya dan kepentingan bagi pembelajaran hari ini. Alright, dengar tu Cikgu Chan dah sebut sediakan kertas, sediakan pen, make sure catat nota yang ada kat sini kerana kita perlulah mengetahui semua ini untuk memajukan diri sendiri dan juga seterusnya negara seperti Cikgu Kugan cakap. Baiklah Cikgu, untuk memulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan sediakan satu video untuk tayangan semua tentang seorang ikon sukan negara. Okey, untuk memberi contoh nilai murni yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jom kita tengok. Saya Dinesh Soran Krishnan ataupun lebih dikenali sebagai Dugro di kalangan rugby Malaysia. Saya berumur 33 tahun dan merupakan pemain rugby Malaysia dan bermain secara profesional di Jepun. Saya bermula main sukan ini pada umur 19 tanpa apa-apa pengetahuan di bidang sukan ini. Tetapi saya mempunyai impian untuk menjadi atlet yang baik dan memperbanggakan nama negara. Oleh itu, saya mengambil segala peluang yang diberi sebagai cabaran peribadi untuk menjadi lebih baik daripada sebelum. Moto saya sebagai atlet profesional adalah mencabar dan melangkah kecil ke hadapan lebih baik daripada tidak mencabar langsung. Bukan saja di bidang-bidang sukan, tapi di bidang-bidang lain juga. Tanpa sikap rajin dan berusaha bersungguh-sungguh, kejayaan tidak akan diperolehi. Oleh itu, murid-murid sila rajin dan mengikuti kelas moral ini supaya anda juga boleh berjaya dalam mata pelajaran moral ini. Terima kasih.
Keep up the good work. Alright, itu dia ikon sukan negara kita. Tapi sebelum kita bincang lagi tentang video tersebut, kita ada 6 orang students yang telah melihat video ini juga dan kita akan menjemput diorang ke studio untuk mengulas tentang video ini. Kita jemput students sekarang. Alright. Hai semua. Hello, good morning. Okay, hi. Alright, adik-adik semua, hope you are doing good. Semua dah makan. Okay, boleh tak saya nak tahu seorang-seorang punya perkenalkan diri dulu. Dimulakan dengan Turgasri. Salam sejahtera, nama saya ialah Durgasri. Saya dari SJKT Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Alright, thank you Turgasri. Boleh tak kita minta Yashwini pula? Terlupa unmute. Okey. Yashwini boleh onkan mikrofon. Ya. Selamat sejahtera Kak Syafika dan Cikgu. Hello. Nama saya Yashwini Mulyandi. Saya dari Sekolah Kebangsaan Bandar Putra Kulai Johor. Hello. Okey, thank you. Alright, boleh tak kita panggil Grace? Selamat sejahtera, nama saya Grace Emily dari Sekolah Kebangsaan Lutong Miri, Sarawak. Alright, thank you Grace. Nicholas next. Salam sejahtera, nama saya Nicholas Engwaiming dari SJKC Kaichi Kuala Lumpur. Okay, thank you Nicholas. And also Angelina. What a nice name. Hi Angelina. Salam sejahtera semua cikgu. Nama saya Angelina Lee Hui Jin dari kelas 6A SJKC Kaichi. Alright, thank you Angelina. And our last student, Visakan. Selamat sejahtera semua, nama saya Visakan Bala Subramania. Saya dari SK Lasal PJ, Selangor. Alright, thank you adik-adik semua. Alright, tadi adik-adik dah saksikan video yang kita tayangkan tadi tentang ikon atlet negara. Dah. Okay, alright. Sebelum kita minta students ulas sikit tentang video, saya nak sebut sekolah satu-satu. Students kita hari ini dari Sekolah Kebangsaan Bandar Putra Kulai Johor, SJKT Bukit Mertajam Pulau Pinang, SK Lutong Miri Sarawak, SK Lasal Petaling Jaya dan SJKC Kaichi Kuala Lumpur. Alright, murid-murid kita pada hari ini sudah bersedia untuk mulakan pembelajaran. Bagi thumbs up untuk kakak. Okay, alright. Alright, cikgu. Mungkin cikgu ada soalan untuk student kita, untuk murid-murid kita tentang video tadi. Okay. Hi students, all okay? Okay. Tadi kita tengok satu video kan? Okay, cikgu nak tanya beberapa soalan. Okay? Siapakah ikon tersebut? Dineshwaran Krishnan. Encik Dineshwaran Krishnan. Apakah sumbangan beliau kepada negara kita? Beliau adalah seorang pemain rugby profesional di Jepun dan beliau telah mengharumkan nama negara kita. Bagus murid. Okey. Boleh tak murid-murid untuk mencapai impian beliau, apakah cabaran-cabaran yang beliau hadapi? Okey, Yashini, sila jawab. Beliau berlatih dengan gigih dan tidak berputus asa. Okey. Beliau berlatih gigih dan tidak berputus asa. Okey. Boleh tak murid kaitkan apakah nilai yang kita akan belajar pada hari ini? Okey, Angelina, sila jawab. Nilai kerajinan. Nilai kerajinan. ramai nak Ya, jawab betul murid-murid. Nilai kerajinan. Okey, tajuk kita pada hari ini adalah bersikap rajin negara maju. Ya, cikgu. Dan kita akan mulakan pembelajaran selepas kita berehat dan murid-murid jangan ke mana-mana, kita akan sambung selepas ini. Didik TV KPM
TV KPM. Nama saya Ishwar Singh. Pengajaran pada hari ini membantu saya tentang mulai kerajinan untuk pembangunan negara. Saya akan berusaha gigih untuk mencapai impian saya. Saya tidak akan berputus asa. Pembelajaran ini juga membantu saya memikirkan cara bersikap rajin untuk kemajuan diri saya dan negara kita. Sekian, terima kasih. Kerajinan, usaha yang berterusan, penuh dengan semangat, ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya mayu dalam melakukan sesuatu perkara. Sikap rajin dalam diri seseorang murid dapat mengharumkan nama negara di persada dunia. Contohnya, sikap rajin seseorang atlet dalam melakukan latihan akhirnya membawa kemenangan dalam pertandingan dan seterusnya, dapat mengharumkan nama negara. Pengajaran pada hari ini membantu saya tentang mulai kerajinan untuk pembangunan negara. Saya akan berusaha gigih untuk mencapai impian saya. Saya tidak akan berputus asa. Pembelajaran ini juga membantu saya memikirkan cara bersikap rajin untuk kemajuan diri saya dan negara kita. Sekian, terima kasih. Kembali ni kita ke Didik TV KPM dan saya masih bersama Cikgu Pendidikan Moral kita pada hari ini, Cikgu Kugan dan Cikgu Chan. Dan sebentar tadi kita telah lihat satu video yang menayangkan seorang ikon sukan atlet yang menjadi contoh untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu bersikap rajin, negara maju. Baiklah, sebelum tanpa membuang masa, saya akan menjemput Cikgu untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Silakan Cikgu. Baiklah, dengan tajuk Sikap Rajin Negara Maju. Definisi kerajinan dalam buku pendidikan moral ialah usaha yang berterusan, bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu. Okey, dalam Kamus Dewan Bahasa pula, maksud kerajinan, giat, bersungguh-sungguh, tekun dan kerap kali melakukan sesuatu. Jadi rajin memang senang, tetapi apabila kita usahakannya, adakah kamu betul-betul rajin? Adakah Syafiqah rajin? Kadang-kadang rajin, ikut kalau saya rasa nak rajin, saya rajin. Tapi tak konsisten, Cikgu. Ya, kalau sikap rajin, mestilah kita perlu berkonsisten. Betul, Cikgu. Contoh, ikon terkenal, terkemuka di dunia, Thomas Edison, pencipta lampu mentol yang telah pun gagal lebih daripada 1000 kali dalam penciptaan lampu mentol. Tetapi dia tidak putus asa. Dia konsisten. Jadi dia berjayalah menciptakan lampu mentol yang menerangkan dunia kita. Seterusnya, The Wright Brothers berjaya menerbangkan kapal terbang mereka selepas banyak kali gagal percubaannya. Dah berapa kali dia cuba tu, Cikgu? Ada Banyak, tak 1000 kali macam Thomas Edison tadi? Tidak kira sebenarnya. Tidak kira ya? Okey. Tapi banyaklah tu kan? Banyak percubaannya. Betul, Cikgu. Tak pernah putus asa. Ya, ada lagi satu ikon yang terkenal di Malaysia. Beliau seorang usahawan yang berjaya, Encik Lee Tian Hua. Beliau telah pun, walaupun seorang OKU, orang kurang upaya, tetapi dia berjaya membuka rangkaian pasaraya mini sebanyak 1,750 buah di seluruh dunia. Di seluruh negara kita.
Banyak tu cikgu. Ya, betul. Jadi kita perlulah bersikap rajin, tidak berputus asa dan bersemangat untuk menjayakan impian kita. Okey. Jadi apakah cara untuk bersikap rajin demi kemajuan negara? Mari kita tengok. Jom Okey. kita tengok. Cara yang pertama, bersemangat serta usaha yang bersungguh-sungguh. Murid perlulah berusaha dengan bersungguh-sungguh dari segi akademik ataupun bidang-bidang lain macam sukan, berusaha dengan bersungguh-sungguh akhirnya kita dapat berjaya. Cikgu. Dan cara kedua, kita perlulah berusaha sendiri. Jadi apabila kamu bangun, kamu nak menjayakan sesuatu, tak perlulah dipaksa oleh orang lain ataupun kena ibu bapa suruh. Kamu ada inisiatif sendiri kerana kamu nak rajin. Kamu nak berjaya. Jadi kamu perlulah berdikari dan berusaha sendiri. Barulah boleh berjaya. Betul cikgu. Dan poin nombor 3, kita perlulah menabung setiap hari. Menabung. Aktiviti menabung itu kalau kita continuously buat, pada masa depan ia akan membantu kita untuk masa depan kita. Iya cikgu. Kadang-kadang kita kena disiplin, betul tak cikgu? Kalau kita menabung pun tapi kita gunakan tabung tu untuk tujuan tak berfaedah, tak boleh juga cikgu kan? Ya. Kena disiplin, jangan sentuh tabung tu sehingga ada urusan yang lagi penting. Ya, Betul pun. Kadang-kala kamu letak tabung di situ menjadi hiasan pula. Jadi kita kena berdisiplin untuk menabung. Yang penting setiap hari kena menabung. Ya, cikgu, walaupun setiap hari. sedikit. Sedikit-sedikit. Walaupun 50 sen pun okey. Ya, betul. Alright. Okey, cara seterusnya. Kita perlulah belajar bersungguh-sungguh. Yang ini asas. Kerana ilmu pengetahuan itu asas untuk kejayaan. Betul? Betul, Jadi cikgu. kita perlulah menetapkan masa dan belajar bersungguh-sungguh tanpa putus asa. Walaupun matematik sangat susah, janganlah putus asa. Kamu cuba sekali lagi untuk menghasilkan jawapan itu. Seterusnya. Okey, setiap murid ada kemahiran tersendiri. Setiap macam tangan kita, bukan tangan kita tidak yang sama rata kan? Ya cikgu. So, sebab itu setiap manusia mempunyai kemahiran tersendiri. Kita perlu tahu apakah kemahiran kita dan perlu berusaha untuk memperkembangkannya. Okey, maksudnya contohnya kalau saya ada hobi dan saya rasa hobi itu sebenarnya kemahiran saya untuk saya asah lagi. Jadi saya perlu fokus pada itu cikgu. Fokus pada itu dan memperkembangkan. So, pada masa yang sama, pada masa depan ia akan jadi satu sumber pendapatan kepada kita. Sumber pendapatan, betul? Okey cikgu. Dan juga lebihkan latihan. Kena latihan. terus berlatih, barulah boleh menjadi cekap dalam bidang tertentu. Betul, dan cikgu. dalam kemahiran tertentu. Tak bolehlah terus pandai kan cikgu? Kenalah berlatih setiap hari. Ya, berusaha dengan berterusan. Ya cikgu. Okey. Okey. Alright. Dan cara terakhir, melakukan sesuatu dengan penuh kegigihan. Jangan berlengah-lengah saja nanti buat ataupun buat sesuatu tanpa penuh kegigihan. Jadi ingat murid-murid di atas talian dan di dalam rumah, kita perlu bersikap rajin dengan cara-cara yang cikgu sebut tadi. Okey, bolehkah murid-murid sebut sekali lagi, ulang sekali lagi apa yang cikgu terangkan tadi? Kita nak pilih satu murid ke cikgu? Sesiapa pun. Okey. Kan? Mereka siapa nak cuba? Alright. Grace. Ada Grace. Okay, Grace. Kita perlu menabung untuk masa depan kita. Bagus. Bagus. Siapa lagi nak cuba? Siapa lagi? Alright. Ada Yashwini. Yashwini. Okey, Yashwini. Kita perlu bersemangat serta usaha yang bersungguh-sungguh. Betul. Ini bermakna semua murid berfokus semasa pembelajaran tadi. Ya, bagus adik-adik. Okey, marilah kita teruskan dengan usahawan yang berjaya yang saya sebut tadi. Ya, cikgu. Cikgu Gugan? Okey. Murid-murid, siapakah Encik Lee Tian Wah? Okey, mari kita ikuti satu cerita inspirasi seorang tokoh usahawan yang berjaya di Malaysia. Okey, jom. Okey, Encik Lee Tian Wah.
Beliau berjaya membuka lebih daripada 1,750 buah kedai rangkaian pasar raya mini yang terkenal di negara ini. Dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Dan ibu bapanya pekerja buruh dan penjajah. Dan pendidikan yang diterima oleh beliau hanya di peringkat rendah. Beliau berusaha sendiri meminjam buku daripada jirannya dan membaca di rumah. Dan membuat kerja part-time, menjual makanan ringan. Sedikit demi sedikit beliau mengumpul wang untuk mengumpul. Yang menabung tadi cikgu? Ya, dia mengumpul wang dan dia bersemangat tanpa putus asa. Dia mengumpul wang sedikit demi sedikit. Akhirnya, cuba teka apa yang terjadi? Akhirnya dengan menyimpan wang dan juga dia berusaha sungguh-sungguh, dia berjaya lah cikgu. Ya, betul, dia cikgu? berjaya membuka sebuah pasar raya yang pertama. Yang pertama, okey. Ya. Dengan itu, sikap rajinnya, dia usaha lagi keras kerana dia nak bagi semua orang dapat nikmati dia punya kemudahan yang dia disediakan. Dia tak nak satu je, dia nak lebih daripada itu. Ya, betul. Barulah dia dapat buka lebih harganya pun berpatutan. Itu yang kita nak kan cikgu. Sebab selalunya orang yang dari pembawaan yang orang kata mungkin dia tahu kesusahan tu, dia tahu orang lain perlukan apa. Ya, dan betul. kita perlulah rajin untuk mencapai cita-cita sehingga kita puas hati. Betul cikgu? Betul. Jadi dia melebarkanlah lagi perniagaannya dan dia buka lebih daripada 1,000 buah pasar mini, menjadilah satu rangkaian franchise kedai seberaneka. Dan dengan ini dia berikan lebih banyak peluang kepada rakyat Malaysia. Jadi kejayaan beliau telah pun memajukan perniagaan dan menjadi pembakar semangat. Dia memang, kalau kita baca cerita inspirasinya, kita akan berasa bersemangat. Saya nak contohi Encik Lee Tiam Hua menjadi seorang yang berjaya, seorang yang berguna dan seorang yang membawa kemajuan kepada negara. Ya, itu saya pun sebenarnya terasa terinspirasi daripada cerita ini dan kita pun memberi ruang kepada murid-murid untuk dapatkan pelajaran daripada kita punya cerita ini. Tapi sebelum kita sambung pelajaran, jom kita berehat dulu di Didik TV KPM. Jumpa kejap lagi. KPM. Didik TV KPM. Anda masih lagi bersama kami di Didik TV KPM dan hari ini tajuk kita pendidikan, subjek kita pendidikan moral dan tajuk kita bersikap rajin negara maju. Dan sebentar tadi kita telah lihat satu video oleh ikon sukan negara dan juga bercerita tentang seorang ikon negara yang telah berjaya membuka lebih 1,000 pasar raya di Malaysia. Dan sekarang ini kita nak teruskan dengan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Cik Syafika. Okey, mari kita tengok soalan mengenai Encik Lee Tiam Hua. Okey, soalan pertama, huraikan sikap rajin Encik Lee Tiam Hua. Okey, tadi kita sudah tengok ceritanya. Betul. Okey, murid-murid perlu ramai nak jawab. Kita nak pilih siapa? Nicholas. Grace, Alright, Grace. Walaupun Encik Lee dilahirkan dari keluarga miskin, beliau tetap berusaha keras demi diri sendiri, keluarga dan ekonomi negara. Ya, betul. Walaupun dari keluarga miskin, tapi dia berusaha lagi. Ya. Ada lagi
yang Ada nak lagi yang jawab. lain? Mungkin Nicholas tadi? Ya, Nicholas. Okey, Nicholas. Walaupun beliau adalah OKU, tetapi beliau tidak berputus asa. Okey. Walaupun dia seorang OKU, dia tidak dapat jalan dengan seperti biasa, tetapi dia tidak putus asa. Ya. Jadi tak ada alasan untuk sesiapa di luar sana untuk berputus asa. Dalam keadaan macam mana pun cikgu kan? Betul. Lagipun sekarang di pandemik kan. Ya. Kita jangan putus asa, berusaha. Betul cikgu. Okey. Mari kita tengok ke soalan kedua. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Murid-murid, terangkan kepentingan bersikap rajin untuk memajukan negara. Alright, siapa nak cuba? Okey, Nicholas. Okey. Untuk memajukan ekonomi negara. Ya, betul Nicholas. Okey, ada lagi answer tak? Angelina, sila jawab. Angelina. Kepentingan bersikap rajin ialah memajukan diri, memajukan keluarga dan memajukan ekonomi negara saya. Ya, betul. Sikap rajin bukan sahaja untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat semua. Jadi kita perlulah bersikap rajin. Okey, thank you Angelina. Okey, soalan ketiga pula. Sekiranya kamu Encik Lee dan Puah, apakah perasaan kamu jika sikap rajin anda dihargai dan mengapa? Okey, Wisakan, sila jawab. Saya berasa bangga, gembira dan bersyukur kerana menjadi teladan dan inspirasi kepada rakyat. Ya, betul. Betul. Bangga, gembira, bersyukur. Ya. Ada lagi ke sesiapa yang nak jawab? Okey, kita ada Tugasri. Nak try? Nak cuba? Sekiranya saya Encik Lee Tian Wah, saya akan berasa bangga kerana memberikan sumbangan kepada kemajuan negara. Betul. Ya, betul. Tentang perasaan ya cikgu, siapa yang tidak rasa bangga dan juga happy untuk memajukan diri sendiri dan keluarga dan juga negara. Betul. Jadi itulah. Sekarang mari kita tengok soalan keempat pula. Okey, murid-murid, ceritakan cara kamu bersikap rajin demi memajukan negara kita. Okey. Alright. Kita Wisakan. Impian saya adalah untuk menjadi seorang pemain badminton untuk Malaysia. Untuk mencapaikan impian saya akan belajar bersungguh-sungguh tanpa berputus asa, menabung setiap hari dan berlatih dengan penuh gigihan. Oh, ikon badminton ya. Siapa pemain yang Wisakan suka? Lee Chang Wei. Okey. Saya pun Betul, juga. Lee Chang Wei. Alright. Okey, teruskan berusaha, okey? Okey, selain itu murid-murid, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey. Cikgu nak pilih? Yashvini mungkin? Okey, Yashvini. Yashvini. Menabung demi masa depan dan belajar bersungguh-sungguh untuk meningkatkan ilmu. Okey. Ya, betul. Itulah caranya untuk bersikap rajin demi kemajuan negara. Betul. Marilah kita tengok yang seterusnya. Okey. Kepentingan sikap rajin demi kemajuan negara. Yang kepentingan pertama, kita bersikap rajin demi meningkatkan ekonomi negara. Kita semua, kalau semua rakyat bersikap malas, tentulah negara mundur kan? Betul cikgu. Jadi kita walaupun satu individu sahaja pun perlu bersikap rajin. Betul. Contoh cikgu, boleh tak saya tanya kalau betul ke tak? Contohnya kalau kita dinasihatkan untuk menjaga alam sekitar, untuk tingkatkan kerajinan untuk mengutip sampah dan membuang sampah yang kita guna ke dalam tong sampah. Tapi kalau tak ada orang buat, dia tak akan berlaku. Dia kena mula dengan satu orang sahaja yang buat dan semua akan mengikuti. Betul cikgu? Betul. Ya, betul. Baru ada perubahan. Kesedaran diri dulu. Ya cikgu, kesedaran kena ada. Okey, alright. Teruskan cikgu. Okey, kepentingan yang kedua pula, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Okey, murid-murid,
apabila anda mencapai impian anda pada masa depan, anda berjaya seperti usahawan yang kita berjaya, Encik Lee Tian Wah telah memberikan pekerjaan kepada ramai rakyat. Ini adalah salah satu kepentingan. Betul, cikgu. Ya. Okey, yang poin ketiga pula, kepentingan ketiga. Kita perlu bersikap rajin. Kerana contohnya, Datuk Nicholas and Dewi, Datuk Lee Chong Wei telah pun mengharumkan nama baik negara di persada dunia dan meningkatkan imej negara. Jadi, kamu pergi ke negara lain, sebut saja Datuk Lee Chong Wei, semua orang kenal. Oh, rupa-rupanya kamu rakyat Malaysia. Kita juga akan berasa bangga. Betul. Visaken dengar tu, kalau awak jadi ikon badminton macam tu lah, semua orang akan kenal nama Visaken. Okey. Ya, betul. Alright. Okey. Kepentingan yang terakhir pula, menjadi teladan dan inspirasi kepada rakyat Malaysia. Selepas kita menjadi memajukan diri kita, keluarga kita, dan kita memajukan negara kita, kita akan jadi satu inspirasi kepada rakyat lain. Ya. Kadang-kadang kita dengar kisah ikon-ikon yang telah berjaya dan kita telah tahu cara dia berjaya dan kita kena contohi teladan dan yang diamalkan. Betul, cikgu? Betul. Cara-cara dia. Murid-murid juga ada beberapa cerita inspirasi tokoh yang ingin kongsikan dengan semua. Okey, siapa yang ingin kongsikan dulu? Jom. Okey, Grace. Ya. Nama tokoh adalah Datuk Mazlan Othman. Dia terkenal dari bidang penyelidikan dan pembangunan kajian astronomi negara. Kejayaan yang beliau hadapi adalah di luar negara. Beliau telah dilantik sebanyak 2 kali sebagai Ketua Pejabat Hal Ehwal Angkasa lepas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNOOSA. Wah, yang ini memang kebanggaan negara kita. Iya, Grace. Pandai. Bagusnya tahu tentang semua itu. Okey. Ada lagi murid yang ingin kongsikan? Bolehkah Nicholas kongsikan cerita inspirasi tokoh anda? Tokoh yang ingin saya mengesyorkan ialah Tan Sri Robert Goh. Dilahirkan pada tahun 1923. Beliau merupakan orang terkaya di Malaysia. Beliau mempunyai banyak organisasi di Malaysia. Ia merangkumi industri hotel, kilang kelapa sawit, tepung gandum dan gula. Beliau digelar sebagai Raja Gula Asia. Beliau menghasil gula dan roti yang bermutu tinggi tapi menjual pada harga yang berpatutan. Beliau banyak memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Adakah Robert inspirasi untuk Nicholas? Untuk bagi lagi peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Bagus, Nicholas. Thank you. Terima kasih. Ya, cikgu juga harap Nicholas akan menjadi peniaga yang berjaya dan membantu rakyat-rakyat Malaysia. Okey, lagi satu. Okey, siapa nak cuba kongsikan? Lagi satu murid. Okey. Visaken. Sila. Tokoh inspirasi saya adalah Lee Chong Wei. Datuk Lee Chong Wei lahir pada 21 Oktober 1982. Ialah seorang pemain badminton profesional Malaysia. Lee Chong Wei merampung pingat perak di Sukan Olimpik 2008, 2012 dan 2016. Maka menjadi rakyat Malaysia pertama yang layak ke pusingan akhir acara bersorangan lelaki. Okey. Terima kasih, memang ikon sukan negara ni. Betul, Visaken. Sekarang main badminton dah sampai level mana? Dah hebat dah? Dah boleh smash macam-macam Visaken? Boleh. Okey, alright. Terima kasih, Visaken. Okey, cikgu. Mari kita tengok yang seterusnya. Okey. Seterusnya kita akan masuk ke projek. Projek mencipta logo. Menggunakan perisian komputer.
Ya, sekarang kita sudah gunakan komputer, internet untuk belajar. Kita boleh menggunakan lagi internet untuk menghasilkan logo. Ataupun menghasilkan perekaan grafik. Jadi tujuan projek ini adalah untuk mencungkil bakat murid-murid dalam perekaan grafik. Dan projek ini dapat menambahkan lagi kemahiran kreatif dan inovasi dalam murid dalam bidang perekaan grafik. Dan ini akan dapat menyumbangkan kepada kemajuan negara nanti. Ya. Tahukah Syafiqah cara cikgu. untuk menggunakan software untuk menghasilkan satu logo? Okey, sebenarnya kalau ikutkan saya selalu guna dekat telefon saya, handphone saya guna app je cikgu. Cara yang senang. Tapi sebenarnya ada cara yang lagi orang kata sesuai ya cikgu. Ya, yang lagi profesional. Profesional ya. Kalau tak, kalau kita guna ada logo copyright di situ, tak boleh lah kan. Watermark. Okey cikgu, apa yang sesuai untuk kita buat logo? Okey, Cikgu Gugan boleh. Cikgu Gugan. Kita menggunakan komputer dan perisian Photoshop untuk menggunakan menghasilkan satu logo. So kemahiran tertentu untuk menggunakan pakai tools untuk menghasilkan logo itu. Mari kita saksikan satu video tutorial yang dibuat oleh Encik Norizwan dari SK Bandar Putra. Mari kita saksikan. Okey, jom. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Izzuan dan hari ini murid-murid kita akan sama-sama menghasilkan satu logo yang berkaitan dengan tema pembelajaran kita pada hari ini, iaitu nilai kerajinan. Jadi apakah perisian yang kita akan gunakan pada hari ini? Okey, sama-sama kita belajar menggunakan perisian Adobe Photoshop menggunakan komputer untuk menghasilkan logo mengikut kreativiti anda sendiri. Okey, jom. Kita pergi dekat file atas sekali, kita klik file, kita klik new, baharu, kita buat file barulah. Alright, jadi kita pilih size A4. Jadi apakah benda pertama yang kita nak buat? Mula-mula sekali kita masukkan kita punya tema. Okey, apa tema kita tadi? Sikap rajin negara maju. Kita pilih dekat tepi ni, cari tools yang mempunyai logo huruf T. Mana huruf T? Ini dia huruf T. Okey, tekan sekali, kemudian tengok cursor dah berubah kan? Kita tekan sekali dekat canvas kita, mana-mana pun tak apa. Sikap rajin negara maju. Kita highlightkan tulisan ni semua. Okey, kita highlight sebab kita nak tukar font, ambil yang cantik sikit. Okey, kita klik dekat tulisan ini dan klik dekat mana-mana, tengok tulisan. Okey, prinsip kalau kita nak buat satu logo, tulisan yang kita gunakan mestilah tulisan yang senang dibaca. Okey, kalau nak tukar warna, kita highlight lagi sekali. Kita lihat dekat atas ada kotak ni kan, hitam. Okey, sekarang ada warna hitam. Okey, warna ni, dan klik OK. Kita pergi dekat tools tadi tepi hujung, kita tengok cursor yang 4 anak panah ni kan, kita klik. Okey, kalau murid-murid tengok di sebelah kanan ni, okey, kita dah ada 2 layer. Yang pertama background tadi, canvas kita. Yang kedua, kita ada layer tulisan. Kemudian kita nak letakkan asas kepada logo kita. Jadi kita nak guna bentuk. Tengok dekat alatan ini, rounded rectangle tool. Kalau kita right click, klik kanan, ada macam-macam bentuk kita boleh pilih. Jadi saya pilih, tengok cursor kita dah berubah. Sekarang kita tarik, jangan lepaskan kita punya mouse, tarik ikut saiz sampai mana kita suka lah. Okey, tekan dan tukarlah warna yang kita suka. Sekarang kita nak letak gambar. Kalau yang suka kartun-kartun tu boleh guna kartun yang melambangkan sikap rajin. Contohnya macam lebah ataupun semut. Jadi kita buka internet dan kita cuba cari gambar semut. Jadi saya nak cuba gunakan semut ini sebagai kita punya logo sikap rajin. Okey, kita tekan file ke atas ni. Sekarang kita tekan open. Saya tekan open. Sekarang kita nak masukkan semut ni ke sini. Okey, mula-mula kita pergi dekat hujung ni, kita cari tools yang gambar ni, gambar macam kayu ajaib. Dan kita pergi dekat kita punya gambar semut ni, ada background putih ni kan, kita klik dekat warna putih ni, right click, klik kanan, dan kita pilih select inverse. Tools ni kita klik gambar arrow 4 ni, dan kita pergi dekat semut ni, kita tarik saja, masukkan ke kita punya canvas A4 tadi. Okey, dekat kita punya keyboard tekan Ctrl T dan tarik dekat hujung ni, tarik supaya dia muat-muat. Okey, kita pergi dekat file ke atas, kita tekan save as. Okey, kita tukar nama dulu, kita tukar formatnya menjadi JPEG, kemudian save, tekan OK.
Jadi itulah saja, logo kita telah siap menjadi gambar. Alright, itu dia video yang disediakan oleh Cikgu Nur Izwan dari SK Bandar Putra, dan kita akan berehat sebentar, tapi selepas ini jangan ke mana-mana, kita akan mendengar pula apa hasil grafik yang dihasilkan oleh murid-murid kita di belakang ini dan cabaran-cabaran mereka semasa melakukannya. So jangan ke mana, Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke Didik TV KPM, masih bersama saya Syafiqah dan juga Cikgu Kugen dan Cikgu Chan. Okey, sebentar tadi kita telah lihat satu video oleh Cikgu Nur Izwan tentang pembuatan projek grafik, dan kita juga akan berkongsikan hasil-hasil dan cabaran daripada murid-murid kita yang bersama kita pada hari ini. Okey, kita mulakan dengan ya, mari kita saksikan. Itu dia. Yang ini hasil kerja murid Yashini dan Wisakan. Okey. Wah, cantiknya Yashwini. Ya, yang ini kali pertama mereka hasilkan logo. Jadi bayangkan betapa mereka kreatif dan rajin untuk menghasilkan ini. Betul. Berapa lama tadi nak buat logonya? Kena tanya mereka. Yashwini. Kakak nak tanya, berapa lama Yashwini ambil untuk buat logo Yashwini? Saya mengambil masa yang sedikit. Saya membuat logo ini dengan bersungguh-sungguh tanpa bantuan ibu bapa saya. Wah, hebatnya Yashwini. Thank you. Sekejap je. Ya, sekejap tapi bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maksudnya betul-betul buat sampai jadi dan siap satu hari ya. Okey, alright. Seterusnya cikgu. Ada lagi hasil kerja dari Grace, Nicholas dan juga Angelina. Okey, jom kita lihat. Wah, cantiknya kita rajin. Nicholas sikap rajin negara maju dan Angelina sikap rajin negara maju. Semua gunakan tema kita pada hari ini ya, cikgu. Okey, mereka juga boleh terangkan sedikit tentang hasil logo mereka. Okey, kita jemput Wisakan. Alright. Wisakan, boleh terangkan sedikit tentang logo kamu? Saya mengambil semut kerana semut bekerja keras dan mengambil makanan untuk keluarganya dan pergi bersama berkumpulan. Jadi semut tu contoh untuk kerajinan menunjukkan. Simbol. Simbol bagus Wisakan. Pilih contoh yang tepat. Manakala Yashwini? Saya memilih laba sebagai logo kerajinan kerana ia hidup berkumpulan dan rajin mencari makanan untuk dirinya dan ahli. Okey. Okey, baik murid-murid. Okey, apakah cabaran yang murid hadapi semasa menghasilkan logo tersebut? Mungkin kita boleh menjemput satu murid? Wisakan. Okey. Wisakan. Saya bergagal 2 kali semasa membuat logo ini, tetapi saya tidak berputus asa. Saya berjaya membuat logo ini. Wisakan. Terbaik Wisakan. Akhirnya berjaya. Ya, walaupun gagal 2 kali ya. Kalau gagal 10 kali pun jangan putus asa, okey? Alright. Seterusnya? Okey, seterusnya. Apakah perasaan kamu apabila bersikap rajin demi kemajuan negara? Bolehkah kamu terang sedikit? Angelina, sila jawab. Bersyukur. Okey, bersyukur. Lagi? Grace.
Bangga. Okey, kita akan berasa bersyukur, bangga. Dan satu lagi, Yashini. Gembira. Okey, ya, itulah perasaan yang kita akan dapat jika kerajinan kita dihargai oleh orang lain dan ini dapat meningkatkan imej negara, meningkatkan kemajuan negara. Kita akan berasa seperti berikut. Betul. Okey, sekarang sesi soal jawab pula. Sesi soal jawab. Tibalah masanya untuk kita menguji kefahaman murid tentang topik pada hari ini. Okey, jom cikgu. Okey. Soalan pertama. Jelaskan sikap rajin yang kamu amalkan untuk memajukan negara. Ya, murid-murid. Okey, Nicholas Okey, dah Nicholas. Berusaha dengan bersungguh-sungguh dan tidak putus asa. Usaha bersungguh-sungguh dan tidak berputus asa, cikgu. Betul. Betul ke? Betul. Betul, Nicholas. Tahniah. Okey, lagi ada jawapan yang lain lagi. Grace. Belajar bersungguh-sungguh dan berani menyahut cabaran. Betul. Belajar dengan bersungguh-sungguh dan tidak berputus asa semasa menghadapi cabaran. Dan lagi, Tegasri. Tegasri? Usaha yang berterusan untuk mencapai impian. Ya, betul cikgu. Apa impian awak? Boleh kongsikan sikit? Apa yang kamu nak jadi impian pada masa depan? Ya, apa cita-cita awak di masa hadapan? Nak jadi apa? Mungkin doktor ke? Saya jadi doktor. Doktor, Okey, alright. Terima kasih. Okey. Orang kita tengok soalan kedua. Okey, soalan kedua. Nyatakan perasaan kamu apabila bersikap rajin dalam memajukan negara. Cikgu sudah sebut tadi. Siapa boleh jawab? Okey. Okey, Tegasri. Sekali lagi. Cuba. Bersyukur. Bersyukur. Lagi. Gembira. Betul. Ada? Bangga. Bagus. Tepat sekali. Bagus. Okey. Bangga, bersyukur dan gembira. Inilah perasaan yang kamu akan dapat. Tengoklah. Soalan ketiga. Okey. Mengapakah kamu patut bersikap rajin untuk memajukan negara? Kenapa kita perlu bersikap rajin? Mengapakah kita patut bersikap rajin? Mengapa? Okey. Murid-murid. Misalkan nak jawab. Mungkin kita bagi peluang kat Nicholas? Ya, Nicholas. boleh. Ya. Okey. Nicholas. Mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Ya, mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Okey. Bakal usahawan. Bakal usahawan ni. Macam Robert. Okey. Lagi ada Yashini nak jawab. Menjadi teladan dan inspirasi kepada rakyat Malaysia. Okey, bagus. Betul. Dan ada lagi tak? Ada lagi tak? Lagi seorang. Tegasri. Durgasri. Memajukan ekonomi negara. Memajukan ekonomi negara. Bagus. Bagus. Anak-anak murid kita betul-betul fokus hari ini. Ya, betul. Semua poin-poin ingat. Tahniah adik-adik semua. Okey cikgu, sebenarnya kita tak banyak masa, sudah sampai ke penghujung rancangan cikgu. Okey. Kalau macam itu, murid-murid di dalam rumah, kamu bolehlah cari cerita inspirasi tokoh dan tuliskan namanya, bidang diceburinya dan bagaimanakah tokoh ini bersikap rajin untuk kemajuan negara. Kamu boleh catatkan poin-poin ini dan carilah maklumat di internet. Okey, alright. Dengar tu murid-murid. Okey, catatkan di rumah, cari tokoh-tokoh inspirasi. Alright, baiklah cikgu. Sebelum kita mengakhiri rancangan, mungkin ada sepatah dua kata nasihat dari cikgu untuk kita menutup program ini. Silakan. Baiklah, mulakan boleh dengan Cikgu Chan. Boleh. Okey, saya harap murid-murid di atas talian dan di dalam rumah, kamu akan berusaha belajar bersungguh-sungguh, tekun, bersemangat dan mencapai impian anda. Iaitu. Okey, ingat tu. Okey, alright. Cikgu Google. Okey,
semua murid ada impian masing-masing. Untuk mencapai impian anda perlu berusaha dengan gigih, penuh tekun dan tidak berputus asa. Ya, cikgu. Tidak berputus asa. Jika anda berjaya pada masa depan, anda perlulah memajukan negara kita. Okey, cikgu, itu sebenarnya nasihat untuk diri saya juga. Saya pun kena sentiasa berusaha walaupun saya rasa saya dah mencapai apa yang saya impikan, tapi saya kena masih berusaha. Okey, baiklah semua, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih Cikgu Chan, terima kasih Kugan dan murid-murid kita kerana bersama kita. Okey, alright, bagi penonton di luar sana, kita akan bersama lagi di teras KPM dan kita akan jumpa lagi. Sehingga itu, bye. Assalamualaikum. Bye guys. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para penonton Didik TV, murid-murid yang saya sayangi sekalian. Untuk makluman kepada murid-murid, amalan nilai kerajinan ini merupakan satu usaha yang berterusan, penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara yang akan memberikan kebaikan kepada diri kita sendiri. Selain itu, nilai kerajinan ini juga dapat memajukan negara dalam pelbagai bidang yang diceburi oleh murid-murid. Nilai kerajinan ini penting diamalkan dalam sebuah masyarakat kerana ia dapat melahirkan individu yang tabah hati, cekal dan tidak mudah putus asa dan sanggup berkorban masa, tenaga demi untuk berjaya di masa-masa akan datang. Sikap kerajinan memainkan peranan penting dalam membentuk insan yang seimbang dari aspek rohani, jasmani, kreativiti, inovasi dan berakhlak mulia seperti yang terkandung di dalam falsafah pendidikan negara. Setiap murid mempunyai impian tersendiri. Demi mencapai impian tersebut, mereka perlu berusaha dengan bersungguh-sungguh. Program Didik TV ini membuka minda murid-murid cara-cara untuk mencapai impian mereka, mengambil inspirasi tokoh-tokoh yang berjaya di dalam bidang mereka. Setiap rakyat di negara Malaysia yang tercinta ini rajin berusaha untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat akan membawa negara ke arah negara maju pada masa depan. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM